Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita pada petang ini untuk mudzakarah, untuk saling mengingati di antara satu sama lain. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat kepada mereka yang beriman. Saya sebutkan begitu kerana puasa adalah satu amalan yang biasa kita buat sebenarnya. Dan Ramadan pun rasanya baru je kita habis selesai Ramadan tahun lepas, tiba-tiba dah masuk Ramadan yang tahun ini. Okey. Jadi itu mungkin merupakan salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat, di mana zaman ataupun masa berjalan dengan begitu pantas. Jadi wajarlah kita bersyukur dapat kita bertemu pada seminar seperti ini untuk memantapkan lagi pengetahuan kita dan juga untuk mengingatkan mana-mana ilmu yang telah lupa. Okey. Tajuk yang diberikan kepada saya, fiqh sunnah di dalam berpuasa. Okay, fiqhus sunnati fis saum ataupun fis siyam. Okay. Dan saya telah mencuba untuk membuat satu susunan kan tentang puasa ni. Banyak sangat ulama yang telah pun tulis. Jadi apa yang di sini hanyalah sebagai satu susunan semula sahaja. Pertama sekali, kita akan habis, khususnya kertas kerja saya ni habis sekitar 3.25. Itu lebih kurang. Tuan Pengurusi tak beritahu, jadi saya beritahu siap-siap 3.20, 3.25 kita berhenti untuk kertas kerja yang kedua pula. Okey. Dan dengan itu kita terus kepada muka surat yang pertama. Disebabkan kertas kerja ada, kita baca kertas kerja. Tapi bukan baca sebiji-sebiji, kita baca dengan laju lah. Muka surat pertama ni cerita apa, okay? Terus begitu. Kalau tak ada faedah lah kita kerja ni. Okay? Gitu caranya lah. Itu cara saya lah. Cara ustaz lain, cara dia orang lah. Tapi cara saya ialah kita tengok muka surat yang pertama, fiqhus sunnah di dalam berpuasa. Okay, di sini apa yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah berkenaan dengan mausim. Arab kata mausim ataupun mawasim jamaknya. Bahasa kita musim. Okay? Jadi tak tahulah, mungkin Arab ambil daripada kita kan. Mausim, kita punya musim lebih kurang sama. Maksudnya ialah musim, okay? Iaitu masa. Okay? Masa yang ada dalam masa itu amalan-amalan yang khas ataupun peristiwa-peristiwa yang khas. Di sini saya ingin menekankan bahawa musim-musim ibadah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah berikan kepada kita ibadah musim demi musim. Okey, sebagai contoh sekarang ni adalah musim nak masuk musim ibadah apa? Ibadah siam, puasa, qiyam. Okey, dan lepas itu pula Eid. Lepas itu musim apa lagi? Haj. Lepas tu macam rehat sikit. Kan bila dah habis haji nanti masuk Muharram, dah rehat sikit. Rehat sikit, masuk balik rasanya bulan Syaban tu barulah seolah-olah macam musim tu bermula kembali. Okey. Dan ini boleh kita ibaratkan seperti telefon. Kerana setiap seorang daripada kita rasanya ada telefon. Kan? Kita akan cas kita punya telefon, kita guna ada peak hours kan? Ada apa dia panggil lah bahasa Melayu? Masa apa? Waktu puncak. Okey, waktu puncak. Waktu puncak tu kadang-kadang banyaklah sangat orang telefon. Sampai kita telefon pun kadang-kadang dia jadi cross line. Kadang-kadang anak saya telefon dengan suara perempuan mana tak tahu kan. Okey, ataupun yalah pelik tapi tak cakap dengan saya, cakap dengan orang lain. Lepas tu habis tu baru anak saya boleh cakap dengan saya.
berlaku lah, tapi saya tak cerita kat orang, takut tak takut apa-apa lah, tapi kan nak cerita benda tu boleh berlaku. Okey, dan ini kita boleh ibaratkan dengan bateri tadi. Yang pertama bateri lah, yang kedua ialah keadaan ataupun masa. Daripada pagi agak peak hours dia ataupun masa waktu puncak dia, kemudian bila orang dah masuk office tak ada kereta, kemudian keluar balik, lepas tu kembali apa biasa, dan akhir masa nanti dia akan akhir hari, akhir siang naik pula kan, waktu puncak tu kemudian rehat kan. Begitulah lebih kurang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Dan kenapakah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Okay, saya cuba nak jawab perkara tu dengan hadis yang saya bawakan di sini. Hadis hadis Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, ringkasnya boleh baca, tapi ringkasnya kat sini ialah Salman dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Darda. Salman di kalangan Muhajirin. Salman di kalangan Farsi kan. Salman Farsi. Okey, Abu Darda ni di kalangan Ansar. Okey, itu yang saya faham setakat ni lah. Jadi dipersaudarakan. Dan bila Salman Al-Farisi ziarah Abu Darda, kita dapati apa yang berlaku ialah Abu Darda seorang yang cukup committed dengan akhirat. Okay, isteri dia pun dia tak apa layan sangat. Jadi bila Salman masuk, masa tu mungkin zaman belum diletakkan lagi hijab, diturunkan hijab. Bila Salman masuk, tengok isteri Ummu Darda, isteri Abu Darda tidak, pakaiannya biasa-biasa je. Okay, kita mungkin fikir biasalah ustaz, perempuan kat rumah pakai memang biasa-biasa. Bila keluar rumah baru dah dia pakai luar biasa. Ini sebenarnya salah. Okey, hadis ni menunjukkan itu sikap yang salah. Orang para isteri, bahkan para wanita dan kanak-kanak yang perempuan pun, kalau kat rumah patutnya pakai yang hebat-hebat. Bila keluar tu baru pakai yang biasa-biasa. Biasa-biasa maksudnya katalah jubah yang biasa orang tengok macam tu. Tapi bila kat rumah tu yang luar biasa. Okey, tapi jangan lebih-lebih sangat, takut nanti esok suami tak pergi kerja. Okey, baik. Abu Darda, okey, begitu keadaannya. Dan Salman bila tengok Ummu Darda pakai pakaian yang biasa sahaja, tidak terurus, jadi Salman tanya, kenapa jadi macam ni? Jadi Ummu Darda pun cerita, akhuka Abu Darda, saudara kamu Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya, tidak mempunyai hajat terhadap dunia. Okey, jadi seolah-olah macam isteri itu adalah dunia, jadi dia tak kisah sangatlah. Okey, tengok kisahnya, baca lagi. Bila Abu Darda balik, bila sebagai tetamu, disiapkan makanan untuk Abu Darda. Jadi Abu Darda bila nak makan tu, dia ajak sekali tuan rumah. Minta maaf, Salman bila nak makan ajak tuan rumah, iaitu Abu Darda. Abu Darda kata dia puasa. Okey, Abu Darda kata dia puasa, fa inni shaim. Dan Salman kata, kalau tak makan dengan aku tak makan. Jadi terpaksa makan. Okey, kemudian sembang-sembang agaknya kan, diringkaskan cerita tu sampai waktu malam nak tidur. Bila nak tidur tu, lepas isyak nak tidur, Abu Darda bangun nak semayang. Jadi Salman kata, nanti tidur dulu. Okey, kejap sikit lagi dia bangun nak semayang malam lah kan. Nanti tidur dulu. Okey, kali yang ketiga barulah di akhir malam Salman bangun dan kejutkan Abu Darda untuk solat bersama. Dan akhirnya keluarlah kenyataan yang wajar ditulis dengan tinta emas, iaitu tengok kat sini apa dia. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Panjang sangat hak-hak yang ada ni, paling kurang fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Hafal yang tu paling kurang. Bagi siapa yang masih lagi segar minda dia untuk hafal yang tu. Okey, kalau lagi segar hafal semua sekali hadis ni kan. Okey, apa maksud dia? Sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab terhadap Tuhan kamu, terhadap badan kamu, terhadap keluarga kamu. Jadi hendaklah kamu melaksanakan tanggungjawab, okey, kamu terhadap mereka semua. Perlu dibahagi-bahagikan tanggungjawab antara khalik dan makhluqin ataupun makhluqat. Okey, kita ada tanggungjawab kepada Allah, tanggungjawab kepada makhluk. Setiap satu perlu diberikan. Barulah kita dinamakan sebagai orang yang adil dan juga insaf ataupun munsif, yang adil. Okey.
Dan Abu Darda tak puas hati. Ini benda biasa. Ini benda biasa. Kadang-kadang kalau kita berhujah, bersembang, berdiskusi, kadang-kadang kita tak puas hati, maka kita kena jumpa dengan satu kepala. Kita kena jumpa dengan satu ketua. Okey, dan di sini Abu Darda berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jawapan Nabi ringkas, sadaqa Salman. Salman telah berkata benar, telah bercakap benar. Okey. Jadi hadis ni menunjukkan bagaimana secara umumnya saya nak ambil daripada hadis ini ialah bagaimana kita perlu ada sistem dalam kehidupan kita. Masa ibadat kita buat ibadat, masa rehat kita rehat. Okey. Jangan disebabkan Ramadan maka kita pun buat Ramadan, lepas tu nak maintain Ramadan tu, Syawal pun puasa penuh, lepas tu bila masuk Zulqa'dah pun puasa penuh juga, pasal nak maintain benda tu. Nanti yang akan berlaku ialah kehabisan bateri, kehabisan iman kita tu, dia akan jadi lemah. Okey. Baik. Dan seterusnya di sini muka surat 2 saya nyatakan wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah ialah yang berterusan walaupun sedikit. Ini adalah beberapa konsep yang perlu diletakkan. Peringatan untuk diri saya, untuk tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dah buat sesuatu yang baik, pada tahap yang puncak, bila kita nak rehat tu, jangan rehat langsung masuk ke dalam gaung. Kita rehat di atas jalan raya. Saya kadang-kadang maksudnya sekarang ni, bila kita dah hebat jadi orang yang baik, bila nak rehatkan diri sedikit, jangan terlampau sangat rehat sehingga kita melakukan benda-benda yang maksiat. Okey. Dan bila kita rasa nak rehat, maka rehatlah dengan benda yang perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kalau kita nak rehat di waktu petang, kita nak pergi padang dengan anak-anak kita. Kita pergi nak baca Quran ke kita pergi nak main dekat padang? Kita pergi nak main lah, jangan pergi padang buat halaqah kat padang pula. Kan siang tadi dah penat dah anak kita hafal Quran, baca tu baca ni, kita pun penat ajar dia, kita lagi penat sebenarnya kan. Okey. Kemudian waktu petang nak rehat baca Quran juga. Okey, sebab tu sebahagian ulama seperti Syekh Asy-Syanqiti dia ceritakan kepada saya, Syanqiti sahib Adwa' al-Bayan kan. Dia kata kalau dia pergi bersiar-siar, apa yang mereka akan baca ialah baca puisi. Syair-syair Arab tu keluarkan sekarang. Okey, masa dalam kelas hafal hadis Nabi, hafal Al-Quranul Karim. Hafal jugalah puisi tu, tapi ulang kaji puisi masa kita sedang berkelah. Jangan masa berkelah tu kita tanya lagi soalan, tak cukup. Soalan tu nanti bukan tak bagi tau, kita nak rehatkan dia sikit. Okey. Jadi begitulah caranya, tapi kena ingat jangan buat maksiat semasa kita rehat. Okey. Dan seterusnya di sini muka surat 2 juga saya menekankan tentang keikhlasan dan juga ittiba', yang merupakan dua syarat amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dan di sini perenggan yang ketiga, selepas memastikan kewujudan ikhlas, datang lagi giliran sunnah. Lepas tu saya sebutkan sahibul hadis dan sahibus sunnah. Okey, kita ada hadis dan kita ada sunnah. Hadis adalah sunnah, sunnah adalah hadis. Tetapi kalau pergi dengan lebih terperinci, hadis ialah yang berkaitan dengan hadis, kesahihannya, dhaif dan sebagainya. Okey, sunnah pula ialah amalan terhadap hadis. Ada tak orang yang hafal hadis tapi dia tak ikut hadis tu? Ada ke tak ada? Ramai je, kan? Mungkin ada ramai, okey. Dan ada orang yang tak hafal hadis tapi dia ikut hadis tu, ada tak? Kan kalau saya nak tanya sekarang ni, apakah hadis yang berkaitan dengan tabyitun niyyah ataupun dengan niat di waktu malam sebelum fajar. Siapa hafal hadis ni? Mungkin Ustaz Idris kan, dan ustaz-ustaznya ada lah. Man lam yubayyitis siyam fala siyamalah ataupun fala saumalah. Kita tak hafal hadis tu tapi kita amalkan. Amalan kita ni dinamakan sunnah. Okey, hadis yang kita hafal tu namanya hadis. Lebih kurang perbincangannya berkenaan sama seperti iman dan Islam. Muslim dan mukmin, Muslim adalah mukmin, mukmin adalah Muslim. Tapi kalau nak pergi terperinci, Muslim ni yang buat amalan yang zahir. Okey, mukmin pula yang ada amalan yang batin, maknanya kerohanian, beriman dengan Allah dan sebagainya. Okey. Jadi yang pentingnya sekarang ni, alhamdulillah kita dah tengok di Malaysia hadis dah makin berkembang.
dah makin berkembang, tapi masih lagi lah ada orang yang menggunakan hadis palsu, hadis dhaif kan, di TV, di radio. Tapi itu tugas kita untuk nak memantapkannya lagi. Okey, dua-dua kita kena ada, hadis dan juga sunnah. Okey, hadis dan juga sunnah. Baik. Seterusnya saya pergi terus kepada definisi puasa. Sebelum kita nak berbincang tentang puasa, kita perlu kenal puasa itu. Okay, pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak cinta. Okay, dan kadang-kadang boleh jadi terbalik juga, tak kenal maka tak benci. Boleh juga kan? Okay, kalau kenal kufur, kita akan benci kufur. Kalau kenal iman, kita akan sayang kepada keimanan. So kita kena tahu dulu puasa maksudnya apa. Dan di sini puasa dari sudut bahasa ialah menahan diri daripada sesuatu. Itu adalah puasa. Okay? Dan ayat ini ataupun perkataan ini telah digunakan dalam bahasa Arab dalam ayat yang berikut, muka surat yang ketiga. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu wahai Maryam. Okey. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar untuk berpuasa. Okey, kerana Allah yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Okey, saum kat sini bukannya saum tak makan, tak minum dan tak melakukan amalan yang membatalkan puasa. Tapi saum kat sini ialah apa dia? Senyap. Inni nazartu lirrahmani sauma, hari ini aku nak senyap. Maknanya lepas ni aku tak cakap lah. Okey, saum di sini ialah tidak bercakap. Kemudian puasa dalam sudut istilah, dan ini penting. Puasa dalam, tafadhal Ustaz Dr. Azwira, tafadhal. Assalamualaikum. Puasa dari sudut istilah pula, depan Ustaz. Puasa dari sudut istilah ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbitnya fajar hinggalah terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, tengok apa dia panggil ni, definisi ni elok-elok. Tengok elok-elok. Okay, kenapa saya kata tengok elok-elok? Kerana ramai di kalangan kita, kadang-kadang bila tanya tentang sesuatu, dia boleh bagi definition ataupun definisi. Dia boleh bagi huraian, takrifan. Tetapi bila pergi kepada praktikal, amalannya langgar apa? Langgar definisi. Faham ya? Saya nak bagi contoh. Contohnya sebenarnya ada kat sini kan. Tak apalah, kita pergi terus kepada contoh tu. Kadang-kadang boleh lompat-lompat kan. Okey. Tengok kepada muka surat yang keempat. Kita lompat sikit. Saya nak cuba kaitkan dengan definisi yang saya bagikan. Puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbitnya fajar, terbitnya subuh. Okey. Hinggalah terbenam matahari, disertai dengan niat. Tengok muka surat yang keempat ataupun yang yang keempat je. Muka surat yang ke-6, minta maaf. Muka surat yang ke-6. Okey. Al-Imam Ali. Ya, bawah sikit kan, atas 1 2 3 4 lah, baris yang ke-8 agaknya. Al-Imam Ali bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i telah membahaskan hadis ini dengan berkata, tanbihun minal bid'il munkarah ma uhditha fi hadzal zaman min iqa'il adhan ats-tsani qabla al-fajr binahwi thuluthi sa'ah fi Ramadan. Okey, tak sampai akhir lah, kita baca bahasa Melayu pula ya. Perhatian. Okey, Al-Imam Ibn Hajar membahaskan hadis yang di atas. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Manusia akan berada dalam kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan berbuka puasa dan melewatkan sahur. Sahur bila dah dekat-dekat waktu subuh baru sahur. Buka puasa pula bila dah terbenam matahari terus buka puasa. Bukan tunggu dah jadi lama sikit macam Syiah buat, bukan yang tu. Okey. Jadi Al-Imam Ibn Hajar yang bermazhab Syafi'i berkata perhatian. Maknanya sila berikan perhatian. Di antara bid'ah-bid'ah yang mungkar ialah apa yang berlaku di zaman ini, maknanya zaman dia, iaitu melaungkan azan yang kedua. Kan ada dua azan. Azan pertama bila subuh, dia panggil subuh yang kadhib, subuh yang ada cahaya tapi cahaya tu macam ke atas.
Kita tak nampak sangat, tapi kadang-kadang kalau pergi camping tu, dekat-dekat setengah jam ke sejam sebelum subuh tu, tengoklah ada macam cahaya sikit. Lepas tu cahaya tu hilang, kemudian keluar cahaya yang satu lagi, cahaya yang subuh ataupun al-fajru al-sadiq. Okey, subuh yang betul. Tadi subuh penipu, ni subuh yang betul. Okey, jadi dia memanjang di ufuk. Nampak macam ada line, macam ada khayt, macam ada benang, macam ada tali. Okey, masa tu adalah masa yang kita kena berhenti, kita kena mulakan puasa kita. Baik, dia kata apa? Melaungkan azan kedua sebelum waktu subuh dengan anggaran 1/3 jam pada bulan Ramadan. Berapa minit? Berapa minit 1/3 jam? 20 minit. Di samping memadamkan pelita-pelita yang dijadikan tanda pengharaman makan dan minum bagi mereka yang ingin berpuasa. Saya bacakan habis. Perbuatan ini dianggap satu usaha berjaga-jaga dalam ibadat. Okey. Perkara ini tidak diketahui kecuali oleh segelintir manusia. Orang ingat bila dah lampu tu dah ditutup, maksudnya dah masuk waktu subuh. Tapi apa dia panggil ni, Jabatan Agama masa tu kan, mereka buat apa? Mereka letak apa? Letak waktu tu 1/3 iaitu 20 minit sebelum masa. Okey, sebelum masa. Okey. Kemudian, kenapa dia buat? Untuk berjaga-jaga dalam ibadah. Perbuatan ini juga telah menarik mereka untuk tidak melaungkan azan kecuali selepas terbenamnya matahari seketika untuk memastikan waktu pada sangkaan mereka. Faham tak? Maksudnya sekarang ni bila matahari terbenam, okay, dah nampak dah matahari dah terbenam, tak ada dah kat belakang bukit tu. Jangan azan lagi, tunggu sekejap. Okay, Tok Bilal, jangan azan lagi. Kenapa? Kita nak pastikan matahari tu masuk. Takut apa? Takut dia timbul balik kan. Bukan itu saya tambah lah. Tapi kat sini Imam Ibn Hajar kata untuk memastikan waktu, pasti betul-betul dia dah masuk. Dia kalau matahari dah masuk, dia tak ada keluar balik dah. Kalau keluar balik maksudnya apa? Hari kiamat. Jadi dia orang kata, jadi itu yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar pada sangkaan mereka. Ini sangkaan semata-mata, tak ada dalil. Dengan ini mereka telah melewatkan berbuka dan mempercepatkan bersahur, dan mereka telah menyalahi as-sunnah. Mereka telah menyalahi as-sunnah. Kemudian dia kata disebabkan inilah kebaikan menjadi sedikit di kalangan mereka dan keburukan menjadi banyak di antara mereka. Allah jualah yang di pohon pertolongan. Okey. Saya cuba nak kaitkan kenyataan Ibnu Hajar ini dengan definisi puasa. Apa definisi puasa? Buka balik semula. Apa dia? Tadi menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbitnya fajar. Okey, yang mereka buat zaman Imam Ibnu Hajar bukan semasa terbit fajar, tetapi 20 minit sebelum terbit fajar. Okey, sedangkan dalam hadis Bukhari Rasulullah mengarahkan lewatkan. Jadi mereka dah awalkan. Nampak? Dan pada masa yang sama juga, bila terbenam matahari sepatutnya buka terus. Mereka tak buka terus, mereka tangguh sedikit. Bagilah seminit 2 minit, bagi pasti matahari itu terbenam. Macam saya sebut tadi lah, takut dia timbul balik kan. Okay? Dengan itu mereka telah melewatkan berbuka. Sepatutnya mempercepatkan berbuka. Dan dengan ini mereka menyalahi sunnah. Okay? Dan dengan ini juga mereka menyalahi definisi yang mereka sendiri berikan. Siapa-siapa pun kalau tanya, puasa tu apa? Puasa ialah ialah yang saya sebut tadi. Jangan buat sesuatu yang membatalkan puasa, menahan diri, makan, minum dan sebagainya, bermula daripada sekian, terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Tapi bila pergi kepada praktikal, dia mula 10 minit sebelum tu. Pergi pada praktikal untuk berbuka puasa 3 minit selepas matahari terbenam, barulah dia azan. Okey, jadi contoh kita bagi sekarang ni. Saya dah nak buka puasa, saya nampak matahari terbenam, tak azan lagi. Nak tunggu azan ke nak tengok, nak kira matahari? Mana satu? Kita kira matahari. Kerana kita dah sebut definisinya adalah sehingga terbenamnya matahari, bukannya sehingga azan, tahu? Sehingga Bilal azan ataupun sehingga muazzin tu azan. Okey, nampak tak perbezaan dia? Okey. Baik.
Dengan itu saya rasa masalah tu dah selesai. Kalau kita nak berikan definisi, ikut definisi itu. Jangan berikan definisi, bila pergi praktikal kita ubah. Okey. Jenis puasa ini sekadar murajaah sahaja. Puasa ada yang dua jenis puasa yang diperintahkan, iaitu terbagi pada dua, puasa yang wajib, puasa yang sunat. Okey. Kemudian puasa yang dilarang pula, ada yang puasa yang haram dan puasa yang makruh. Okey, jadi itu sebagai ulang kaji sajalah. Kemudian barulah kita nak mulakan perbincangan kita yang sebenarnya, fiqh sunnah ataupun fiqhus sunnah dalam berpuasa. Okey, pertama ialah niat. Dan niat seperti yang kita sebutkan tadi, kalau wajib kena niat waktu malam. Kalau sunat, mana puasa sunat, kita boleh niat selepas terbitnya, selepas sembahyang subuh pun kita boleh niat, tak ada masalah. Okey, dan ada khilaf kat situ. Ada sebagian ulama mengatakan hingga zuhur. Kalau lepas zuhur tak boleh niat dah. Tapi tak ada dalil yang apa? Yang mengkhususkan waktu. Jadi kita kekal pada asal dalil yang terdapat pada muka surat yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berjumpa dengan Aisyah, masuk rumah Aisyah, tanya ada makanan ke tak ada. Daifnya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan tak ada. Kita ni masya-Allah makanan bertimbun-timbun, sampai kadang-kadang tiap-tiap hari ada menu dengan anak kita kan. Tanya hari ni nak makan apa. Jadi mungkin yang Along tu nak makan apa? Chicken rice apa entah kan. Yang kedua tu nak makan apple pie contohnya kan. Yang kita nak makan blueberry apa entah shortcake entah lebih kurang itulah kan. Okey. Jadi banyak sangat makanan kita. Berbeza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam rumah tanya ada makanan ke tak ada? Tak ada. So Nabi pun keluar. Okay, kemudian bila balik, sama ada dalam perbincangan, Ibnu Hajar mengatakan mungkin dalam riwayat yang lain ataupun hari yang lain, bila Nabi datang, okay, bila tanya ada makanan ke tak ada, okay, Aisyah mengatakan ada. Ya, tengoklah kat tengah-tengah sini, wahai Rasulullah, kami diberi hadiah atau dikunjungi oleh orang dan saya telah simpan sedikit makanan untukmu. Maksudnya bila orang kunjung kita, orang bagi hadiah kan. Jadi hadiah yang ada ialah antaranya ialah makanannya hais. Al-hais, kurma diuli dengan tepung dan minyak sapi. Okay, macam kita ada kalau kita apa? Kita ada apa? Ikan yang diuli dengan apa? Dengan tepung kan. Jadi Arab ada kurma yang diuli dengan tepung. Macam keropok lekor tu, lebih kurang itulah bentuknya. Siapa yang pergi Ramadan kat sana, masa buka puasa dia akan nampak satu benda macam kurma, tapi dia macam tepung juga, warna kehitaman, coklat-coklat hitam. Okey, dan dia letak situ. Okey, itulah dia hais. Kurma dicampur dengan tepung dan juga minyak sapi. Sedap makan dia. Masya-Allah kan? Okey. Saya teringin pula lagi Madinah ni. Tapi anak saya tak bagi, dia bawa semua sekali kan. Okey. Baik. Kemudian Nabi berkata, bawa kemari. Okey. Bawalah ke sini. Dan Nabi pun makan. Lepas makan tu ataupun sebelum itu, Nabi kata, sebenarnya pagi tadi saya puasa. Pagi tadi saya puasa, tapi bila ada makanan tu saya makanlah. Okey, dan di sini tengok baca sampai habis. Talhah berkata, saya menyampaikan hadis ini kepada Mujahid, dan Mujahid berkata, perkara ini seperti orang yang mengeluarkan duit untuk sedekah. Kalau dia nak teruskan, dia teruskan. Kalau tidak, dia boleh tahan. Sedekah yang tidak wajib, kalau ada orang niat nak sedekah, adakah wajib dia keluarkan sedekah tu? Tak wajib, kerana sedekah tu tak wajib. Tapi kalau zakat, dia niat nak keluarkan zakat, kemudian dia tarik balik, boleh tak? Dia kena teruskan, pasal zakat tu ada masa dia. Okey? Jadi begitulah hadis ini menunjukkan bagaimana puasa sunat boleh niat selepas subuh. Puasa yang wajib kena niat waktu malam. Kena niat waktu malam. Jadi perbincangan akan timbul kat sini, boleh cukup tak niat sekali untuk 1 bulan? Okey. Jawapan dia apa? Jawapan dia, orang yang nak puasa tiap-tiap hari, biasanya dia akan niat malam tu. Contohnya, katalah esok nak puasa, malam ni kita niat. Bila dah buka puasa nanti maghrib, malam tu nanti masa tidur, apa kita punya mindset kita? Apa kita punya keazaman hati kita ataupun bisikan hati kita? Esok nak bangun untuk sahur. Tiba-tiba tak bangun sahur, sah tak puasa kita? Kerana dah ada gerak hati. Gerak hati itulah namanya niat. Okey, seperti yang dinyatakan di bawah.
an-niyatu wa hiya qasdus siyam wa mahalluha al-qalbu. Niat iaitu inginkan puasa. Tempat niat ialah hati. Tidak cukup dengan lisan dan tidak disyaratkan melafazkan niat. Okey, ini diambil daripada kitab Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Khin dan juga Mustafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarihi. Okey. Jadi ini adalah di kalangan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i menulis tentang fiqh Syafi'i bahawa niat ikut fiqh Syafi'i apa dia? Tempatnya kat mana? Tempatnya ialah di dalam hati dan tak disyaratkan langsung untuk kita melafazkannya. Bahkan tengok bawah tu, Al-Imam Ibn Hajar menukilkan daripada Al-Imam An-Nawawi bahawa beliau telah berkata, wan niyatul qasdu wa hiya azimatul qalbi. Niat ialah tujuan, qasad. Bila hati kita ada tujuan, teringin nak buat sesuatu, maka itu adalah niat. Contohnya kita dah fikir sekarang ni, kejap lagi nak belikan hadiah untuk isteri kita. Itu niat lah tu. Kita dah ada niat dah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan azimah, keazaman. Walaupun sebagian ulama mengatakan azam tu dah lebih daripada niat. Niat tu macam gerak hati. Azam tu lagi kuat lagi. Tak apalah, lebih kurang. Yang pentingnya qalb. Dia tak kata lisan. Tengok tak? Nampak tak? Wa niyatul qasdu wa hiya azimatul lisan. Tak kan? Wa hiya azimatu al-qalbi. Keazaman yang berlaku dalam hati. Bukannya keazaman yang berlaku pada lisan ataupun lidah manusia. Kemudian baca yang ni juga, Al-Imam Suyuti punya kenyataan agak keras sikit. Tapi tak apalah, kadang-kadang kita perlu kepada kekerasan. Kalau kita sakit, kena makan ubat yang apa? Yang pahit ke yang manis-manis? Pahit lah kadang-kadang kan. Okay, nak injection tu pun, injection tu bagus. Tapi nak inject masuk tu, kalau anak kita menangis, tapi disebabkan kita dah biasa kena injection, tak apalah, tak nangis sangat. Okay? Dia kata apa? Tapi ini berkenaan dengan niat solat. Tapi masih lagi perbincangan tentang niat. Wa minal bid'i aidan al-waswasatu fi niyyati shalah. Okey, walam yakun dzalika min fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ashabuh. Okey, baca terjemahan dia. Daripada bid'ah itu ialah was-was dalam niat solat. Itu bukan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bukan daripada perbuatan para sahabat. Mereka tidak pernah melafazkan sedikit pun niat solat melainkan takbir. Apa yang mereka buat, terus pergi takbir. Niat ada ke tak ada? Ada, tapi tidak dilafazkan. Ini siapa cakap ni? Al-Imam As-Suyuti. Mazhab dia Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah teladan yang mulia. Kemudian dia cakap lagi, ini baca ni memang kira macam seolah-olah pukulan lah. Okay? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah berkata, waswas dalam niat solat dan taharah, iaitu menyucikan diri, adalah disebabkan oleh kejahilan terhadap agama atau kebodohan pada akal. Okay? Jadi kalau nak niat, tempat dalam hati, bukan semasa lisan, bukan dengan menggunakan lidah kita. Okay? Dan kita kena ingat, kadang-kadang orang yang agak dewasa datang bertanya, Ustaz, sekarang ni nak jamak qasar, apa niatnya? Cuba tolong jawab sikit boleh tak? Usalli apa? Terus ha? Terus. Usalli apa? Fardhu zuhri. Dah lupa dah niat dia. Usalli fardhu zuhri raka'atain. Lepas tu nak jamak dengan asar ni, jam'an ila al-asri. Betul? Lepas tu qasran wa jam'an ila al-asri. Kemudian adaan ada. Adaan lillahi ta'ala kan. Kita sebut yang tu pun dia dah kata dia dah pening dah. Dah nampak dah kekusutan pada muka dia. Belum pada otak dia lagi kan. Muka dia tu pun dah serabut dah. Ustaz boleh ulang balik? Boleh ulang balik Ustaz dengar saya baca. Dia akan baca dan dia tak boleh hafal masa tu juga. Jadi dia akan satu persepsi akan timbul ialah susahnya niat ni. Jadi bila susahnya niat, tak apalah, sembahyang tamam lah senang. Sembahyang tamam maksudnya sembahyang tak kasar, yang 4 balik semula. Kerana itu niatnya ingat. Yang 2 ni niatnya tak ingat. Jadi saya bila nampak macam tu, saya pun kata macam ni lah. Okey. Macam ni pakcik. Sembahyang nanti nak sembahyang apa? Nanti sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur tu nak berapa rakaat? 2.
Nak jamak dengan asar, jamak lah, maknanya nak kumpul dengan asar. Asar tu berapa? 2 juga. Buat ni untuk siapa? Untuk Allah lah, kan? Okay, jadi makmum jadi imam, sembahyang sendiri. Tak apalah, sembahyang sendiri kan. Okay, nak buat benda tu, dia lah, itulah niat. Jadi benda yang Pak Cik sebut jawab saya tadi tu, okay, masa angkat takbir ataupun sebelum takbir, ingatkan benda tu ataupun gerakkan dalam hati. Itu je. Tuan-tuan dan puan-puan, nak gerakkan dalam hati dengan nak sebut tak sama kan? Betul tak? Sebab tu contohnya, aku nikahkan engkau. Okay, kita nak jawab tu, aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya, taklah 10,000 ke, 10,000 dinar Kuwait, kan contohnya. Okey, itulah kan. Contohnya kan, nak dalam hati nak jalankan benda tu senang, tapi nak sebut dengan ada orang tengok apa semua kan. Okey, dengan orang yang yalah, mata-mata bila memandang tu, kadang-kadang aku terima nikahnya dengan tak sah, ulang balik. Okey, saya nak sebut kat sini apa? Saya nak cuba bayangkan bagaimana kalau niat itu tempatnya dalam hati, tak ada masalah. Tapi bila niat itu diletakkan tempatnya dekat lisan dan bukan lidah kita, masalah besar. Betul tak? Nak sebut usalli fardadh dhuhri 4 rakaat ataupun rakaataini ma'muman, adaan ma'muman lillahi ta'ala. Okey, nak jam'an ila al-asri. Benda-benda tu akan merisaukan orang yang bukan lisannya Arab. Okay, macam kita semualah. Orang yang lisannya Arab pun kadang-kadang dia akan berterabur juga. Jadi kita pergi kepada yang asal yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, an-niyatul qasdu, niat adalah tujuan hati, tujuan, wa hiya azimatul qalbi, iaitu apa yang diazamkan oleh hati. Okey. Baik, selesai yang tu, kemudian barulah kita pergi, dah selesai niat waktu malam tu, kita bersahur, dan waktu sahur ialah sebelum masuknya waktu fajar. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana ada keberkatan pada sahur. Okey, kemudian ayat yang di tengah-tengah itu 187 menunjukkan boleh sahur sehingga terbitnya matahari. Sehingga terbitnya apa? Fajar, bukan matahari. Sehingga terbitnya fajar. Okey. Kemudian ada kelonggaran sedikit untuk makan dan minum walaupun azan berkumandang bagi mereka yang memegang minuman dan makanan. Katalah orang tu dia pegang minuman ni, dia nak minum, tiba-tiba azan. So Nabi SAW sebutkan, idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Sekiranya seorang daripada kamu mendengar azan sedang bekas air di tangannya, janganlah dia letak sehingga dia selesaikan apa yang dia perlu. Okay, bismillah, minum. Kalau kena habiskanlah apa yang dia perlu. Okey. Jadi kita mengikut hadis ini dan beberapa hadis yang lain, ini merupakan kelonggaran. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan makanan dan minuman. Okey, merangkumi makanan dan minuman, bukan makanan yang dalam periuk tu, makanan yang di tangan kita. Okay, kita tengah makan ataupun dah angkat tu, Allahu akbar, macam mana? Tak apa, makan je. Jangan tanya pula, ustaz, nak makan tu takkan tak minum, nanti lekat. Itu soalan tu tak payah keluarkan lah kan. Nabi kata rukhsah kat sini, ambillah rukhsah itu sekadarnya. Okey. Nah, ini apa yang boleh kita nyatakan di sini. Walaupun sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab ni kita akan tengok sebenarnya ada kelonggaran yang lebih lagi. Tapi kelonggaran ini kita anggapnya sebagai kelonggaran, bukannya dasar utama. Faham tak? Okey, ada juga hadis yang menunjukkan, saya nak sebutlah secara sepintas lalu, seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, dibawakan dua mazhab mengatakan sampai masuk waktu fajar. Mazhab satu lagi ialah sampai jelas fajar ni, maknanya dah nampak orang sikit, pun boleh lagi. Bahkan ada juga riwayat yang mengatakan sebahagiannya ada orang yang okay. Ada orang yang yalah, Abu Bakar, riwayat daripada Abu Bakar pun kan, okay, yang dia suruh tutup pintu, tutup tingkap, kita makan dulu. Okay. Jadi semua benda tu kita anggap dia sebagai kelonggaran. Okay. Dan rukhsah, kelonggaran ni
kita jangan perluaskan lebih-lebih sangat. Faham ya? Jadi siapa yang boleh makan waktu sahur, makan 10 minit sebelum tu dia makan, contohnya 15 minit ke, bila sampai azan tu berhenti. Tapi kalau dia tengah makan azan, tak apalah, habiskan. Habiskan mana yang ada sahaja. Jangan pergi, tak apa, masak tu tak apa kan, tambah lagi, ni ikan dah habis dah ni, tambah lagi boleh tak? Jangan macam tu. Baik. Kemudian imsak pula kita dah nyatakan tadi. Dan terus kepada muka surat 6 nombor 3. Imsak tadi dah selesai kan? Maknanya Al-Imam Ibn Hajar kata imsak adalah bid'ah yang mungkarah. Bukan Dr. Fadlan, bukan sesiapa. Ibn Hajar kata. Kalau nak marah, marah dia, jangan marah saya. Saya menukilkan sahaja. Dan mazhab dia mazhab Syafi'i. Nak marah mazhab dia, ambillah mazhab lain. Kalau nak marah sangatlah. Jadi yang ketiga, berpuasalah dengan penuh keimanan dan pengharapan. Jangan puasa ikut orang puasa. Jangan kita puasa macam anak kita puasa dulu. Anak kita puasa memang kerana dipaksa ataupun digalakkan oleh kita. Satu hari puasa RM1, ataupun kalau lebih sikit nak bagi RM2 ke, kadang-kadang itu tak ada masalah. Boleh kita nak didik sahaja, tak ada masalah. Dan dia bila besar nanti pun dia tak ambil dah benda tu. Tapi jangan kita pula pun sama juga. Kalau dulu RM1, sekarang saya puasa mesti RM1,000. Kalau tak, saya tak nak puasa. Janganlah macam tu. Kan dulu lain. Itu peringkat peralihan, peringkat pendidikan. Imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, mengharapkan pahala. Dua benda ini mesti ada untuk nak menjadikan puasa kita puasa yang penuh dengan keimanan. Puasa yang ada rasanya. Tapi kalau puasa kerana orang rasa, kita rasa berat. Kita akan rasa berat. Dan dikecualikan daripada puasa, ada dua jenis lah manusia yang dikecualikan daripada puasa. Pertama ialah orang yang dikecualikan daripada berpuasa, tetapi mestilah menggantinya apabila tiada halangan. Kena qada, kena ganti. Siapa? Orang sakit yang boleh sembuh. Orang sakit yang boleh sembuh ni, maksudnya doktor kata sakit awak ni sebulan lah lebih kurang. Lepas tu awak boleh jalan. Ataupun gastrik awak ni sebulan. Sakit yang tak boleh sembuh apa dia? Gastrik awak ni jangan main-main. Kalau puasa boleh pecah perut, ataupun boleh, yalah, mana boleh sakit sangat dan boleh masuk hospital, boleh mati dan sebagainya. Itu sakit yang tak boleh sembuh. Sakit yang boleh sembuh dan pengembara, traveller, musafir. Dalilnya ada kat depan kita semua. B, dikecualikan daripada berpuasa dan tidak perlu menggantinya apabila tiada halangan. Akan tetapi perlu membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Siapa dia? Lelaki tua yang tak mampu berpuasa, wanita tua yang tidak mampu berpuasa, orang sakit yang tidak boleh sembuh, wanita yang hamil dan wanita yang menyusukan anak. Dalilnya ada kat bawah tu semua. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Diterjemahkan oleh Ibn Abbas kepada wa 'alal ladzina yutawwaqunahu. Bacaan Ibn Abbas, dan wajib atas orang-orang yang diberatkan puasa kerana tua dan sebagainya, maka mereka tidak mampu berpuasa. Kemudian riwayat yang di bawah juga menunjukkan bagaimana Ibn Abbas menghuraikan ayat tersebut dengan mengatakan, tengok muka surat yang ke-8 atas sekali. Muka surat yang ke-8 atas sekali. Juga 1, 2, 3, 4, baris yang keempat lebih kurang. Dahulu ini adalah kelonggaran bagi orang tua lelaki dan wanita, yang mana kedua-duanya berdaya berpuasa, untuk memberi makan setiap hari seorang miskin, juga wanita hamil dan menyusu jika kedua-duanya takut. Berkata Abu Dawud, iaitu takut atas anak mereka. Mereka buka dan memberi makan, memberi fidyah, dan tak perlu ganti, iaitu tak perlu qada. Dan riwayat daripada Abdullah bin Umar juga mengatakan benda yang sama, perkara yang sama. Bukalah puasa kamu dan beri makan setiap hari kepada seorang miskin, dan jangan qada. Disebut lagi, tak payah qada. Jadi ini bukan mereka berdua sahaja, ada daripada Anas juga, cuma saya tak nyatakan di sini. Saya merasakan cukuplah dengan ini untuk kita mengambil pandangan Ibn Abbas dan juga Abdullah bin Umar, Anas dan lain-lain. Dan kita nak berikan peringatan di sini bahawa ini adalah masalah fiqh yang menerima ijtihad.
Jadi kalau kita ambil pandangan ini, jangan marah orang ambil pandangan yang satu lagi. Kita berbincang. Pandangan satu lagi ialah apa dia? Orang yang hamil dan menyusu, mereka perlu ganti semula. Bahkan ada detail yang ada pendetailan, iaitu kalau takut pada anak jadi lain, kalau takut pada diri sendiri jadi lain hukumnya. Okey, apa pun yang pentingnya, kalau ada orang ambil pandangan itu, tak apa, kita jangan marah. Ini masalah fiqh. Kerana saya nyatakan di tempat lain bahawa dalam satu buku saya bahawa Rasulullah, para sahabat, mereka bila pergi mengembara berpuasa, ada yang puasa teruskan puasa mereka dan ada yang berbuka puasa. Tapi tak ada pun seorang yang kata buka puasa lebih elok lagi. Buka puasa tak elok, tak ikut sunnah. Kan? Yang puasa pula, aku puasa, musafir puasa. Engkau musafir lembek contohnya kan. Bukannya macam tu, tak ada. Dia tak ada menjatuhkan antara satu sama lain. Adab itu kita perlu ambil. Okey. Kemudian yang keempat, mempergandakan amalan-amalan kebajikan secara umum, khususnya ialah membaca Al-Quranul Karim ataupun dengar Al-Quranul Karim. Okay, seterusnya muka surat yang ke-9, menyediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa, walaupun setengah biji kurma. Kurma tu bukan biji dia, kurma lah kan. Setengah tu pun kita bagi kan, itu adalah dikira kita telah pun memberinya makanan untuk berbuka puasa. Dapat pahala dia. Pahala dia pun dia dapat juga, pahala dia kita dapat juga. Okey. Kemudian amaran lain yang boleh dibuat, siapa yang ada kesempatan boleh membuat umrah di bulan ini, pahalanya sama seperti umrah bersama dengan Nabi SAW. Okey. Kemudian lagi muka surat 9, peluang untuk kita meninggalkan amalan yang tidak baik kerana syaitan telah pun diikat. Jadi yang tinggal ialah kita nak lawan diri kita. Dulu kita lawan nafsu kita, syaitan bersama kita ke bersama nafsu kita? Syaitan bersama nafsu kita. Kita dah lawan dua musuh kat sini. Tapi sekarang ni masuk bulan Ramadan, nanti syaitan diikat. Kebanyakan ulama mengatakan diikat dengan sebenar-benarnya lah. Jadi kurang, kekuatan mereka dah kurang. Jadi yang tinggal hanyalah nafsu kita sahaja. Jadi siapa yang bulan Ramadan masih lagi tak boleh buat, tak boleh tinggalkan benda yang tidak baik, ertinya itulah dia kadar nafsu yang ada pada dia. Okey. Doa adalah antara amalan yang perlu ditekankan. Antara doa yang mustajab ialah doa orang yang berpuasa, bermula daripada dia puasa sampai dia buka puasa. Ada hadis dhaif mengatakan semasa dekat-dekat nak buka puasa. Tidak, dia sebenarnya umum daripada pagi sampailah ke petang. Okey. Dan seterusnya ialah mempercepatkan buka puasa. Dan kita dapati sekarang ni orang yang melewatkan buka puasa antaranya ialah Syiah. Okay, 15 minit ni sampai ke berapa? Sekejap. Habis dah ni kan. Tak apalah, Syiah saya nampak masa di Masjid Haram dulu, kan lama dulu kita dah buka puasa, kita nak bagi dengan seorang tu, dia tengok, dia berdiri tengok Kaabah kan. Jadi kita kata makanlah, kata tak apa dah. Jadi adalah yang hadir tu kata ni Syiah, dia buka puasa bila dah nampak apa, bila dah agak gelap sikit baru dia buka puasa. Kerana bila bintang kan, nampak bintang dah gelap sikit lah. Kerana maghrib tu dia rasa macam masih lagi siang. Maghrib sekarang ni pun kalau dah terbenam matahari, tak ada awan, kita rasa apa? Macam cerah lagi kan. Jadi mereka mengatakan kena bagi matahari tu masuk malam sikit. Okey. Dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuka ialah rutab, kalau tak ada kurma yang tak ada kurma muda, kurma tua, kalau tak ada air. Okey. Dan lepas tu tak ceritalah, mana lepas tu nak makan apa makanlah, tak ada hal. Dan bacaannya ialah zahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insya-Allah. Okey, ini hadis yang sahih menceritakan tentang doa ataupun zikir untuk buka puasa. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan puasa semua ni saya rasa ada dengan tuan-tuan dapat semua orang ke? Safwan. Dapat semua orang? Syekh. Orang semua dapat. Oh tak dapat. Okey. Tak apalah. Saya lepas hantar ni baru sempat buat kan perkara-perkara yang membatalkan puasa, makruh dan mubah dalam satu gambar rajah lah. Okay, jadi secara ringkasnya, okay, apa yang saya nak baca lepas tu ada kat sini. Masa pun dah tak apa nak mengizinkan, saya bacalah lebih kurang.
sengaja makan dan minum batal puasa, kena qada. Sengaja jima' batal puasa, kena qada, kena kafarah. Okey. Kafarahnya ialah kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak boleh kena bagi makan 60 orang miskin. Kalau tak boleh kena bebaskan apa dia? Hamba ya. Begitu. Okey, jadi itu kafarah yang ada kat sini. Tapi kafarah untuk orang yang melakukan perkara yang membatalkan puasa hanyalah untuk jima' sahaja. Lain daripada itu tak ada kafarah, hanya ada qada. Okey, sengaja muntah pun batal dan perlu qada. Haid dan nifas batal dan perlu qada. Gila dan pengsan pun sama. Okey, sengaja murtad pun sama juga. Kalau dia maksud sengaja murtad tu kalau dipaksa murtad, lainlah. Okey, sengaja murtad, sengaja niat buka puasa. Dia niat nak buka puasa, maka puasa dia batal. Kan tengah hari dia niat nak buka puasa, Okey, dah terdetik dalam hati dia pukul 2 ni nak makan. Jadi dengan itu batal puasa dia. Jadi jangan main-main niat ya. Dah niat tu, jaga niat tu elok-elok. Okey. Kemudian keluar air mani ada khilaf. Okey, ada yang katakan batal, ada yang katakan tidak. Okey. Bekam pun ada khilaf juga, walaupun yang rajihnya berkenaan dengan keluar air mani dan bekam ialah tidak batal insya-Allah. Dialisis buah pinggang ini mubah, dibenarkan. Okey. Spray asma agaknya lah kot apa? Lelah kan? Okey, yang tu kalau kita gunakan pun para ulama zaman sekarang mengatakan tidak batal, mubah, dibenarkan. Ubat sakit jantung yang diletak di bawah lidah, saya tak pasti apa dalam bahasa Melayu, tapi bahasa Arab dia panggil al-qurs kan. Tak tahu nak terjemah macam mana, tapi saya terjemah literal di sini, ubat sakit jantung yang letaknya bawah lidah. Okey, dia kata, Bin Baz kata kalau mubah, dibenarkan, tapi jangan telan. Kalau telan tak boleh. Okey, oksigen. Orang yang mungkin perlukan kepada oksigen, kalau dia hisap oksigen tu tak batal juga puasanya. Suntikan ubat, boleh tak suntik ubat? Ubat boleh. Okey, suntikan makanan ataupun glukos orang panggil, itu tak boleh. Okey, bila tak boleh tu maksudnya batal. Kalau buat juga batal dan perlu diqadakan. Ubat yang dimasukkan ke dalam dubur, akramakumullah. Kadang-kadang anak kita demam, masukkan ubat apa dia panggil, tak tahu bahasa Melayu kan. Arab enema, betul. Okey, kalau dimasukkan tidak batal juga. Ubat dan alat yang dimasukkan dalam faraj juga tidak batal, mubah, dibenarkan. Kemudian apa lagi? Terlalu kuat berkumur dan hisap air ke hidung, ini adalah mubah, makruh. Ini adalah makruh. Okey, tapi kalau dia masuk ke dalam maka batal. Dia jangan masuk ke dalam ke dalam mana? Ke dalam lah yang pentingnya kan. Dia kalau sekadar kat hidung tu tak apa. Okey, kemudian wisal ataupun sambung puasa juga perkara yang makruh. Rasa makan tanpa keperluan makruh juga. Mandi okey, seterusnya saya sebutkan di sini ringan-ringan dengan pasangan jika tak mampu kawal diri. Faham maksud dia kan? Ini bahasa Ustaz Tajuddin, dia kata ringan-ringan. Okey. Ringan-ringan dengan pasangan jika tak mampu kawal diri, ini adalah makruh. Okey? Kemudian mandi wajib selepas masuk waktu subuh, ini adalah mubah, dibenarkan. Berpada-pada dalam berkumur-kumur dan hisap air ke hidung. Masa ambil air sembahyang kita kumur-kumur dan hisap air ke hidung sikit-sikit tak apa, itu adalah mubah, dibenarkan. Kemudian mandi dan sejukkan badan juga mubah, dibenarkan. Rasa makanan bila perlu boleh juga, tak ada masalah. Ringan-ringan dengan pasangan mampu kawal diri, ini adalah mubah. Tapi orang salah faham, girlfriend, boyfriend pula. Pasangan sini pasangan yang sah. Betul, terima kasih Ustaz Idris. Pasangan sini pasangan suami isteri, ataupun kalau dalam ilmu fiqahnya lelaki dengan hamba dia, tapi kat Malaysia tak ada hamba lah kan. Okey, jangan pergi cari hamba pula kan. Okey, suami isteri kalau ringan-ringan tapi mampu kawal diri. Kalau tak boleh tekan brek, jangan buat kerja. Okey. Pakai minyak wangi dan menghidunya mubah juga, dibenarkan. Memberus gigi guna ubat gigi ataupun guna siwak,
Okey, guna kayu sugi juga mubah dibenarkan. Bercelak pun sama juga, pakai celak. Sehingga kan Syekh bin Utsaimin mengatakan kalau celak tu masuk ke badan kita, terasa celak tu, tak ada masalah. Okey, pasal dia masuk bukan daripada manfaz ataupun daripada rongga yang biasa. Okey. Kemudian titisan ubat mata. Titisan ubat mata pun boleh juga, dan titisan ubat telinga. Okay, tak ada orang dia nak minum guna telinga kan. Okay, dia akan titis sakit, itu tak ada masalah. Okay, ini secara ringkas yang telah saya nyatakan di sini, dan itu sajalah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan untuk kita melakukan amalan puasa ini mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya rasa itu saja. Kalau ada soalan nanti kemudian boleh diajukan. Jazakumullahu khairan.